Hai, Assalamualaikum murid-murid tahun 5 Nilam. Apa khabar kamu hari ini? Teacher harapkan semuanya sihat-sihat belaka dan sudah bersedia untuk belajar sains pada hari ini. Murid-murid pastikan kamu sudah bersedia dengan buku teks, buku nota dan juga alat tulis. Jom baca doa belajar. Okey, murid-murid pertama sekali, teacher harap kamu bersedia dengan buku nota dan buku teks kerana kamu perlu buat nota bersama-sama dengan teacher untuk lebih faham. Tapi kalau tak faham, kamu sama ada boleh ulang nota teacher ataupun boleh berhubung dengan teacher, tak ada masalah. Okey, pertamanya, sekiranya minggu lepas kita belajar tentang apa itu komponen elektrik. Ada 3 komponen elektrik yang telah kita pelajari. Itu sebenarnya kita ulang kaji. Ingat tak kita ulang kaji? Ini adalah kesinambungan tajuk tahun 2. Tahun 2 kita dah belajar komponen elektrik. Jadi teacher refresh je. Mentol, sel kering dan juga Swiss. Dan cara kita nak menyambungkan ketiga-tiga komponen ni menggunakan wayar penyambung. Ingat tak? Jadi minggu ni kita akan belajar simbol komponen tu. Mari kita lihat simbol bagi komponen yang terdapat pada litar elektrik. So, pertama sekali tulis hari tarikh hari ini, hari Khamis, 9 hari bulan 9. Tajuk dia simbol komponen elektrik. Okey, tajuknya simbol komponen elektrik. Kamu boleh rujuk buku teks 120 dengan 121. Teacher cepatnya terus pergi. Ya, memang teacher minggu ni teacher nak terus pergi je pada pembelajaran. Kita tak ada nak intro-intro. Sebab ini adalah sambungan minggu lepas. Dan pertama apa yang perlu kamu tahu, kamu kena pasti 3 komponen elektrik. Kena tahu 3 ni. Dan master 3 ni boleh kita belajar simbol. Simbol ni maksudnya raja yang mewakili si komponen tu. Sebab apabila kita buat raja litar tu, takkan kita nak lukis betul-betul mentol kan? Takkan nak lukis betul-betul Swiss. Takkan nak lukis betul-betul sel kering. Lambatlah kamu nak buat raja litar. Dan raja litar ni sebenarnya bukannya kamu belajar berhenti kat sini. Tak. Ia akan ada kesinambungan pada sekolah menengah. Dan sekiranya selepas sekolah menengah tu, kamu sambung lagi jurusan yang berkaitan dengan elektrik elektronik ni, kamu akan jumpa lagi raja litar ni. Ini adalah basic. Sebenarnya kamu untung sekolah rendah dah belajar dah basic buat raja litar. Kalau teacher dulu sekolah menengah baru belajar. Okey, tak apa. Ini is a very good start untuk tahu pasal elektrik ni kan. Okey, dalam raja litar yang teacher sebut raja litar tadi, simbol elektrik digunakan untuk mewakili Allah. Teacher salah tulis tarikh rupanya 9 hari bulan 7. Sebenarnya 9 hari bulan 9. Tak apa, dan kepala teacher tak tahulah. Adalah simbol elektrik yang digunakan untuk mewakili komponen pada suatu litar elektrik. Maksudnya, jika ada nak buat penyambungan elektrik, ni yang golongan profesional lah. Jangan kamu cakap, alah, ayah saya elok je teacher sambung wayar, tak ada rujuk-rujuk raja litar. Ini untuk yang golongan profesional. Okey, kalau kat rumah, ayah kamu dah terror, tak payah tengok dah raja-raja ni, kan? Okey, ini simbol kita nak guna ya. Ni komponen. Sorry kesilapan. Macam mana teacher boleh tersilap Tak boleh move on lagi. Ni bulan 9 dah. Alright, komponen yang pertama kita akan pelajari adalah ni sel kering. Yang biasa kamu sebut bateri. Kan cakap bateri. Itu adalah sel kering. Biasa kan sebut sel kering. Okey, simbol ini ada satu sel kering. Kamu tengok buku teks dan tengok teacher punya slide. Sel kering yang mula-mula dia tunjuk satu saja. Sebenarnya kamu nampak tak ada macam gambar tambah tu. Tambah tu menunjukkan itu adalah terminal positif. Okey? Okey. Jadi, kalau terminal positif, dia punya garisan dia panjang. Nampak tak? Belah kiri tu panjang. Tengok simbol tu. Belah kanan tu pendek. Pendek tu maksudnya negatif lah. Simbol negatif. Okey? Panjang tu terminal positif, pendek tu terminal negatif.
Okey, ini kalau satu sel kering. Ada satu panjang, satu pendek. Itu adalah sel kering ada satu, menunjukkan satu. Okey, teacher. Kalau saya Lita ni, saya guna 2 sel kering. Jadi kalau 2, satu panjang, satu pendek, panjang, pendek. Nampak? Dia satu set panjang, pendek. Kalau 2 set panjang, pendek, panjang, pendek. Nampak? Faham tak? Panjang tu yang garis panjang, garis pendek. Satu sel kering. Ada satu lagi yang panjang, dia pendek, satu lagi sel kering. Jadi kalau kamu jumpa yang macam ni, maksudnya 2 sel kering. Teacher, kalau 3, panjang pendek, panjang pendek, panjang pendek. Kalau 4, panjang pendek, panjang pendek, panjang pendek, panjang pendek. Jangan lupa pula garisan tepi dia. Garisan tepi yang kiri kanan tu menunjukkan kita nak sambung kepada wayar penyambung. Okey? Faham tak? Faham kan? Simple je. Minggu ni very simple. Tapi tolong fokus. Sebab selepas tajuk yang teacher ajar hari ni, minggu depan, kalau kamu tak faham tajuk yang minggu ni, yang minggu depan tu kamu akan lagilah pening. Jadi fokus ya anak-anak murid. Okey. Yang kedua, komponen namanya Swiss. Boleh bayangkan tak Swiss macam mana? Swiss pisau tu. Okey. Tengok Swiss pisau ni. Dia tertutup ke terbuka tu? Tengok, tertutup ke terbuka? Ini simbol Swiss terbuka. Terbuka tu maksudnya bilahnya terbuka, bilahnya ke atas. Bila terbuka, maksudnya arus elektrik tidak mengalir. Maksudnya ia memotong litar elektrik. Arus tak boleh mengalir. Sebab ada terputus tu, nampak tak? Bilah tu dengan yang kat bawah tu dia terangkat, maksudnya tak ada sambungan, litar tu terputus. Tapi Swissnya terbuka. Macam manakah simbol Swiss terbuka? Nampak terangkat. Bila terangkat, kan cakap tengok simbol lagi senang. Bila kamu tengok simbol dia terangkat, maksudnya ada satu litar tu dah terputus kan? Nampak tak? Tak ada sambungan. Jadi arus elektrik tidak boleh mengalir. Maksudnya mentol tak boleh menyala. Alright. Yang kedua, ni Swiss terbuka ke tertutup? Ini adalah Swiss tertutup. Teacher, saya kena lukis ke teacher? Ya Allah, teacher kan nak cakap macam mana? Kamu memang kena lukis. Memang kesian tapi kamu memang kena lukis. Kalau kamu tak lukis, kamu tak faham. Kalau kat kelas pun memang teacher akan suruh lukis juga. Ingat ya, sebab semakin banyak deria atau organ yang kita guna dalam membuat sesuatu perkara, ia akan menambahkan lagi kefahaman kita. Selalu teacher cakap kan. Jadi jangan rasa penat jika menyalin sesuatu. Ingat ya, kalau kita baca saja, ingatan kita tak sekuat kita membaca dan menyalin. Bila kita baca dan menyalin, telinga kita mendengar kan. Semakin banyak deria dan organ digunakan, semakin kita bertambah faham. Okey, jangan merasa penat. Tak apa penat sekarang. Tapi insya-Allah bila faham ni, pemahaman ni akan kamu bawa sampai bila-bila insya-Allah. Ni tertutup. Swiss tertutup tapi litar mengalir. Arus elektrik mengalir kat litar ni. Maksudnya mentol menyala. Jangan tersalah ya. Teacher explain dah mudah dah ni. Swiss terbuka terangkat dia punya bilah. Swiss tertutup bilahnya tertutuplah ke bawah. Okey, yang ketiga mentol. Mentol ni special sikit. Dekat buku kamu ada satu saja simbol tapi teacher akan perkenalkan sebanyak mana simbol yang akan kamu jumpa. Mungkin bila kamu Google kat internet, simbolnya berbeza seperti mana dalam buku teks kamu ini. Bulat, ada pangkah tengahnya. Jangan lupa ya, garisan kiri kanan tu menunjukkan ada sambungan ya. Ini yang biasa kamu jumpa. Mungkin dalam RBT kamu jumpa lain bentuknya ataupun bila kamu buka internet mungkin lain simbolnya. Selain pada ini, kamu akan jumpa ini. Kalau dulu teacher jumpa yang kedua ni kan, dalam subjek, kalau sekarang tak ada subjek ni, kemahiran hidup, sekolah menengah pakai simbol ini dan ini.
Macam apa je teacher, macam love. Yes, itu pun simbol mentol. Ada 3 jenis simbol mentol. Teacher rasa tak tahulah kalau lebih pada ni mungkin lah kan. Tapi yang biasa teacher jumpa, yes, ini. Ini memang biasa. Jadi kalau kamu jumpa dekat internet, mungkinlah kamu nak nak belajar lebih lah tajuk Lita ni, kamu Google, kamu jumpa ini. Yes, itu simbol mentol. Tak pelik kata teacher aja lain. Kenapa dalam internet ni lain? Teacher aja salah ke? Tak salah. Jadi teacher tunjuk terus. Senang. Okey? Teacher kena salin ke? Halah, salinlah 3-3 senang. Okey? Okey, yang ke ni. Mari kita lakar Raja Lita menggunakan simbol komponen. Dah kita belajar dah simbol komponen, jom kita belajarlah pula kan macam mana nak lukis daripada gambar yang sebenar. Sebenarnya bukan sebenar, sorry. Ini sambungan Lita. Tak cantik kan teacher punya ni, tapi tak apalah, lebih kurang lah dengan kamu punya kamu punya buku lain sikit, tapi sorry lah teacher lupa nak terbalikkan. Sepatutnya teacher terbalikkan. Sorry. Kamu rujuk dalam buku teks kamu ya. Okey, jom. Ni Lita bersiri. Sebab apa kita panggil ni Lita bersiri? Kenapa kita panggil Lita bersiri ni? Sebab susunan mentolnya dalam bentuk satu rantai. Duduk sebelah menyebelah. Okey. Sebenarnya sama je kedudukan Swiss je, berbeza kan dengan buku kamu kan? Buku teks 121 tu. Alright, kita tengok. Okey, kita cara-cara lakar tengok ya. Kamu tengok juga buku teks. 1. Lakarkan simbol sel kering. Okey, simbol sel kering. Pertama kamu kena tengok sel kering berapa biji dia guna bateri. Teacher pun sebut bateri. Sel kering dia guna 1. Jadi 1 saja panjang, 1 pendek. Ini adalah 1 sel kering. Kedua, dia kata kemudian lakarkan simbol mentol. Ada berapa mentol kat situ? Ada berapa mentol? 1, 2. Lukis 2 macam tu. Okey? Teacher tadi, ni teacher lukis Raja Lita ni ikut yang dalam buku teks bukan ikut teacher punya Raja tadi. Yang tadi teacher nak suruh kamu tengok dia Lita apa. Yang ketiga, lakarkan sambungan sel kering dengan mentol secara lurus. Kita nak sambungkan sel kering kat atas tu dengan mentol. Macam tu. Teacher mana kata lurus, tak lurus pun satu garis lah kan. Yang keempat, akhir sekali letakkan simbol Swiss. Ni simbol Swiss. Kamu tengok Swiss tu, terbuka ke tertutup? Tertutup. Sama tak? Tertutup, sama kan? Kemudian akhirnya kita pun sambunglah Lita. Nanti kamu cuba buat ni, jangan tiru bulat-bulat buku teks. Kamu buat ikut dia cakap 1 buat apa, 2 buat apa, 3 buat apa, 4 buat apa, dan baru kamu bandingkan yang kamu punya dengan yang dalam buku teks. Okey? Kita yang tadi Lita bersiri. Sekarang ni kita tengok Lita apa ni? Nampak tak? Kita nak mengenal pasti Lita tu Lita apa, kita tengok susunan mentol dia. Susunan mentol dia macam ni, maka ia adalah Lita selari. Teacher, kenapa dia Lita selari? Kerana susunan mentolnya dalam bentuk cabang yang selari. Satu kat atas, satu bawah. Dia duduk sama je. Selari je kedudukannya. Dia tak duduk sebelah menyebelah. Dia duduk keadaan selari. Okey, yang ni macam complicated kan? Dia macam sama juga. Pertama sekali kita tadi, kita kena buat cabang yang pertama. Cabang yang pertama, dia lebih kurang dengan yang tadi tu. Kita tengok bilangan sel kering, bilangan mentol. Pertama, lakarkan cabang Lita elektrik yang pertama. Okey, cabang elektrik yang pertama yang atas. Kamu tengok buku kamu. Ada berapa sel kering? Ada 1. Okey, lukis 1 sel kering. Nampak? Lukis 1 sel kering. Ada berapa mentol dekat cabang pertama tu? Ada 1. Tengok sini, teacher tunjuk.
satu mentol. Betul tak? Kedudukan mentol tu belah kanan. Kemudian ada Swiss. Ada. Swiss tu terbuka ke tertutup? Tertutup. Okey, buat Swiss tertutup. Oh, teacher sambung mentol dengan sel kering. Tadilah yang step kedua tadi. Okey, Swiss tertutup. Kemudian kita sambungkan litar ini. Ini adalah cabang yang pertama. Betul tak cabang yang pertama macam tu? Satu Swiss tertutup, satu mentol, satu bateri. Sama tak? Okey, kalau sama kita pergi yang kedua. Kedua, dia kata lakarkan cabang litar elektrik yang kedua secara selari. Tengok cabang yang kedua. Ada bateri tak? Tak ada. Bateri dia kongsi dengan yang cabang pertama. Ada mentol tak? Ada. Berapa mentolnya? 1. Nampak? Lepas tu kita sambunglah. Okey. Kemudian Swiss terbuka, tertutup. Tertutup. Buat tertutup. Kemudian kita sambung. Jadi tak? Susah ke senang? Senang je. Senang ke senang? Ingat ya, jangan kita pandang benda tu susah. Kalau kita rasa benda tu susah, dia akan jadi susah. Susah ke susah? Susah. Sebutlah, senang ke senang? Senang. Okey? Ingat ya, kalau benda tu susah, cuba cari jalan untuk ia jadi senang. Kalau ia jadi susah bila kamu tak faham. Bila faham, ia akan jadi senang. Okey, jadi notanya, pertama kamu kena buat tadi simbol komponen elektrik dan yang kedua, rajah tadi tu. Okey, yang teacher ajar step by step tu buat ya. Okey, faham? Itu saja daripada teacher pada minggu ini. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi. Minggu depan kita cuti kan? Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.